yang mana perut ini juga ada di sana faedah ataupun manfaat, sama ada dari segi dunia dan juga yang terbangsa dari segi agama. Agama itu maksudnya akhirat. Jadi faedah Allah Ta'ala jadikan perut salah satu daripada anggota kita, maka di sana ada dua faedahnya. Satu dari segi sudut dunia, yang kedua dari segi sudut akhirat. Adapun faedahnya perut yang bangsa agama, iaitu yang berkaitan dengan akhirat. Jadi Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala menjelaskan faedah manfaat perut ini yang berkaitan dengan akhirat dulu. Apa dia? Maka memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan. Iaitu yang pertama sekali, faedah manfaat perut ini yang berkaitan dengan akhirat. Dia membantu badan dengan mengubah makanan kepada darah dan air mani. Itu di antaranya. Memberi perut ini akan segala badan akan bantuan. Dia membantu daripada yang berubah di dalamnya, daripada makanan kepada darah dan kepada air mani. Makanan yang kita makan tu, makanan yang kita makan masuk dalam perut, dari segi kebaikan berkaitan dengan akhirat, dia boleh mengubah makanan tu jadi kepada darah dan juga air mani, yang dengan dia mendapat anak. Maka melalui air mani tu seseorang itu mendapat zuriat, mendapat anak dan berkekalan oleh manusia. Jadi generasi manusia ni berterusan, ada kesinambungan. Itu yang kita tak perasan dan kita tak nampak, tuan-tuan, dia punya flow dia. Itu kaitan akhirat, kebaikan yang berkaitan dengan akhirat perut. Daripada makan kita makan, apa yang kita makan? Semua kita makan, tuan-tuan. Tolak kayu dengan batu. Apa yang kita makan tu, dia boleh membantu badan dengan mengubah makanan tu, dia jadi darah, jadi air mani. Maka daripada air mani tu, satu orang tu dia mendapatkan zuriat, anak, dan menjadi asbab kepada generasi manusia ni akan berterusan. Itu dari segi bangsa ataupun yang berkaitan dengan akhirat. Maka dengan sejahtera segala anggota perut, iaitu seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar, sejahtera yang tinggal daripada segala badan, daripada segala penyakit, yang menegah daripada menunaikan segala ibadah dengan sempurna. Maka sebab itu, kalau perut ni dia okey, dia sejahtera, dia sehat, maka kita dapat jaga betul-betul. Dia memberi impak yang besar, tuan-tuan, memberi kesan kepada ibadah kita, dalam pelaksanaan ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah pesan, kita ni kalau nak dapat lazat sedap dalam ibadah, maka kurangkan makan. Makan tu pergi mana? Pergi dekat perut. Kita hak makan tu tadi pergi kat perut. Jika makan berlebihan, tuan-tuan, kesannya pada perut ni, berlebihan 5 makanan, kesannya, impaknya apa? Hilang lazat ibadah. Ibadah tu rasa tak sedap, tak dapat lazat, tak dapat manis dalam ibadah.
Man taraka fudulat ta'am, siapa yang meninggalkan berlebihannya makan, muniha lazzatal ibadah, maka dianugerahkan oleh Allah Ta'ala lazat, kelazatan dalam ibadah. Nak dapat lazat manis dalam ibadah, maka kurangkan, jangan berlebih-lebihan dalam makanan. Bila makanan hak lebih dekat perut, maka dia hilang tuan-tuan kelazatan dalam ibadah. Makan tu lazat lah, sedap. Mana tak sedapnya? Sebab tu bertambah 2 pinggan, 3 pinggan. Itu fudul ta'am, berlebihan dalam makanan. Maka impaknya kesan tuan-tuan, perut ni terlalu dibebani dengan makanan berlebihan, maka hilanglah kelazatan dalam ibadah. Kuncinya nak sedap manis dalam ibadah, tuan-tuan, maka jangan berlebihan dalam makanan. Nak makan-makanlah, tak jadi masalah, silakan, tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Sebab tu hari ini sukar dan susah kita nak dapat lazat dalam ibadah. Bila kata ibadah, termasuklah yang fardu maupun yang sunat. Dengan solatnya, Qurannya, puasanya, zikirnya, sedekahnya, haji umrahnya, segala amal ibadah ni semua dia ada lazat dia. Dia ada manis dia. Dia ada sedapnya. Maka asbab perkara yang menyebabkan kita tak dapat kelazatan ibadah, puncanya daripada perut tadi kita tak dapat jaga, iaitu makan berlebih-lebihan. Makan berlebih-lebihan. Itu dari segi kesan kebaikan, dari segi sudut akhirat. Dan ada pun faedahnya perut yang bangsa dunia. Kebaikan yang berkaitan perut dengan dunia. Dengan dunia. Apa faedahnya? Maka menyempurnakan kesedapan segala makanan. Segi dunia ni maklumlah tuan-tuan, ikut selera kita lah. Bila makan sedap suka, itulah sedap. Dari segi dunia lah, tempat-tempat apa dah, sedapnya makan. Sedap ni tuan-tuan rasa kat mana sebenarnya? Tekak ke dah masuk dalam perut? Yang kata sedap-sedap ni, lepas daripada tekak ni dah tak ada apa dah tuan-tuan. Yang kata manisnya, lazatnya makanan ni, ke dah sampai perut rasa sedap. Dekat mulut je rasa sedap dah. Lepas dah habis telan dah tak ada apa dah. Tak ada apa. Itu faedah dari segi yang berkaitan dengan dunia. Dan kesedapan segala minuman. Boleh macam-macam air yang kita nak minum. Pergi walimatul arus tu ataupun kerja kahwin tu, ada 10 balang semua nak test. Macam-macam warna ada tuan-tuan. Tempat sedap minum. Dan jima, yang ini bersetubuh. Itu faedahnya dari segi dunia. Sebab apa tuan-tuan? Kerana ketiga-tiganya itu, sedap segala makanan, minuman dan jima, adalah ia pada ketika sehat perut. Puncanya nak dapat makan sedap, lazat, minum pun sedap, bila mana perut tu sihat, perut tu elok. Kalau perut sakit je tuan-tuan, apa orang kata, memulah je, makan tu jadi tak sedap lah. Nampaklah hidang lah, air apa sekalipun pun nampak tak sedap juga, sebab perutnya tadi. Ni perut ni, makan, minum, jima, punca daripada perut. Punca daripada perut. Itu dari segi kaitan dunia. Akhirat tadi mana? Untuk dapat sedap lazat dalam ibadah. Sedap lazat dalam ibadah. Kita ni tuan-tuan perlu tengok dari segi keutamaannya paling mana. Apatah lagi dari segi akhirat lah, dari segi agama. Kerana tujuan kita atas dunia ni apa dia? Hamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi sebaik mungkin tuan-tuan, kita biar ibadah ni, baik solat ke apa juga sekalipun, dapatkan lazat ni.
Kerana orang yang dah dapat lazat dalam ibadah, itu sebenarnya syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Syurga ni Jannatul ajilah wa ajilah. Ada syurga dipercepatkan dan dikemudiankan. Syurga yang dipercepatkan apa dia? Atas dunia ni, bila ibadah dia rasa manis, baca Quran sedap, zikir seronok, duduk kuliah sedap, tak ngantuk tuan-tuan. Ni hujan-hujan lagi kan, lagi ngantuk. Dia sedap. Bila hak sedap dalam ibadah, syurga dah Allah Ta'ala bagi. Belum mati lagi tuan-tuan, dunia dah dapat. Itu dia panggil Jannatul ajilah. Syurga yang disegerakan baginya. Di ibadah dia dah dapat lazat, dapat manis. Akhirat itu itu syurga yang kemudian. Bila mati hak nanti masuk syurga. Bila mati nanti masuk syurga. Kita belum lagi mati tuan-tuan, masuk syurga di akhirat, kita perlu usaha lagi dapatkan syurga yang disegerakan oleh Allah Ta'ala, iaitu apa dia? Kelazatan dalam ibadah. Itu perut kalau dapat jaga, dia memberi impak kesan dalam ibadah, rasa manis, rasa lazat bila solat, baca Quran, zikir dan sebagainya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Itu tuan-tuan, kita ni dah masuk bulan Syaban. Sebulan lagi kurang lebih nak masuk Ramadan. Kesuksesan dalam ibadah kita dalam bulan Ramadan, dia tengok kepada bagaimana ibadah kita dalam bulan Syaban. Kalau kita nak hebat, sukses, apa lagi, kuat ibadah kita, pulen cukup-cukup bulan Ramadan, bukan masa dah masuk Ramadan, dah ni Syaban ni. Sebab tu bulan Syaban ni bulan menyiram. Daripada mana? Daripada kita menanam benih hari tu pada bulan apa? Rejab. Ni bulan menyiram. Ramadan nanti baru kita tuai dia. Jadi kalau tak ada benda nak disiram tuan-tuan, mana nak tuai? Bukan hak mula nak semayang fardu 5 waktu berjemaah di masjid nanti bulan Ramadan, cita-cita hebat. Baca Quran 1 hari 1 juzuk, zikir 1 hari 1000, puasa sungguh-sungguh. Dah ada majlis ilmu pun datang juga pergi. Itu bukan mana mula pada masa dah Ramadan dah tuan-tuan. Itu pancit namanya nanti. Dah, dia mula Syaban. Kalau Syaban ni hebat ibadah kita, maka dia akan kesan bawa nanti tuan-tuan dalam ibadah. Dalam Ramadan tadi dia terus pecut, dia terus tuai hasil dia. Sekarang ni kena kuat. Jaga solat fardu 5 waktu, jaga zikir, jaga selawat, jaga Quran. Dah. Jaga Quran. Kerana bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Quran. Nak dapat kita suasana bulan Quran tu, bulan Ramadan ni sekarang ni kena banyak baca Quran. Sebab bulan Syaban ni sebut sebagai apa? Nabi sebut apa? Syahri, bulan aku. Kerana apa disebut bulan aku? Bulan Nabi SAW. Kerana ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berkenaan perintah selawat diturunkan pada bulan Syaban. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun bila? Bulan Syaban. Sebab itu ayat itu Allah Ta'ala kata Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selawat ke atas Nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata ulama, bulan Syaban ni adalah bulan perbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Dengan sempena turunnya ayat perintah selawat itu pada bulan Syaban. Bulan Rajab banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, dengan kesempatan yang ada ni, antara perkara yang tak boleh kita tinggalkan tuan-tuan bila berada bulan Syaban ini, iaitu yang kita tunggu-tunggukan, iaitu pada nisfu Syaban.
pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban, 15 Sya'ban. Kalau tak silap saya, Ahad malam Isnin nanti. Ahad malam Isnin minggu depan. Lepas tu tuan-tuan, kita jangan tinggalkan amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kerana Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Malam nisfu Sya'ban ni, malam 15 Sya'ban, malam paling utama setelah daripada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam first class, tuan-tuan. Malam paling utama. Selepas daripada malam Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Artinya bukan malam-malam biasa-biasa yang tak boleh kita biarkan berlalu begitu saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjang umur kita, insya-Allah. Amin. Tinggal beberapa hari saja lagi. Ahad malam Isnin, kalau tak silap lah. Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang paling utama selepas daripada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Artinya kita perlu ambil perhatian peluang bila bertemu pada malam nisfu Sya'ban nanti, usahakan untuk hidupkan malam tersebut. Sehingga kan kata guru kami rahimahullah ta'ala, kalau boleh tuan-tuan, usahakan kalau boleh, kalau yang paling termampu sekali, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau boleh lah. Usaha macam mana? Minum kopi ke, Tongkat Ali ke, Cik Fatimah ke, tak kira lah apa jua sekalipun, minum kopi hak nak hilang ngantuk tu. Bukan tahan mata nak tengok bola. Hidupkan malam tersebut. Usaha macam mana sekalipun, kalau mampulah. Kalau tak, separuh malam. Kalau tak, separuh malam. Artinya usahakan, sebab kelebihannya sangat besar. Sebab tu para salafus salih dulu, dia kata ada 4 malam tuan-tuan dalam setahun. Ada 4 malam dalam setahun, yang mana salah seorang sahabat Nabi SAW, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia akan hidupkan, Sayyidina Ali dia akan hidupkan waktu semalaman untuk hanya semata-mata ibadah saja pada pada 4 malam tersebut. Sayyidina Ali dia akan bila bertemu 4 malam ni, dia akan sungguh-sungguh ibadah. Dia akan usaha sebaik mungkin untuk hidupkan malam-malam tersebut. Yang pertama malam apa tuan-tuan? Yang pertama malam pertama bulan Rejab. Dah lepas dah hari tu. Dah lepas dah. Awak ustaz tak beritahu. Mana tahu itu kuliah tak ada. Malam pertama bulan Rejab tu, masya-Allah tabarakallah. Malam yang sangat terbaik tuan-tuan. Sehingga kan Sayyidina Ali dia tak akan lepaskan tuan-tuan malam pertama bulan Rejab. Akan sungguh-sungguh hidupkan. Tak apa, ada lepas. Mudah-mudahan panjang umur, jumpa lagi nanti. Yang kedua malam apa? Yang kedua malam Raya Aidilfitri. Raya puasa. Malam Hari Raya Aidilfitri. Belum lepas lagi, tapi ujiannya besar tuan-tuan. Itulah sibuk dengan langsirnya, sibuk dengan catnya, sibuk dengan baju raya ni. Tak dan penat dah tuan-tuan dengan apa, nganyam ketupat dah habis semua, lepak dah. Syahid tu malam tu. Syahid tu. Tak ada dah qiyamul lail lah tuan-tuan. Allahu akbar. Itu malam terbaik tu. Sayyidina Ali hak jumpa malam raya ni, raya puasa ni, dia akan sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia akan sungguh-sungguh. Jadi kalau dah macam itu, kita muhasabah lah. Janganlah buat macam itu lagi bertahun-tahun. Malam raya sibuk malam raya. Tak. Itulah nak hiyah rumah malam raya. Masa itulah tuan-tuan sebenarnya nak untuk qiyamul lail, menghidupkan malam tersebut. Yang ketiga malamnya, malam hari raya Aidil Adha. Raya puasa. Raya apa nama? Raya haji. Sama juga.
malam yang cukup terbaik untuk kita hidupkan. Dan yang seterusnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Ini antara 4 malam ni dalam setahun Sayyidina Ali karamallahu wajhah akan sungguh-sungguh menghidupkan malam tersebut. Jadi yang kita ada peluang ni antara yang dekat ni lah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Sebab itu Al-Imam As-Subki rahimahullahu ta'ala disebut amalan pada malam nisfu Sya'ban antaranya dapat menghapuskan dosa selama setahun. Siapa hak beramal pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala ampunkan dosanya selama setahun. Selama setahun, tuan-tuan. Adapun amalan pada malam Jumaat dapat menghapuskan selama seminggu. Dosa Allah Ta'ala ampunkan pada malam Jumaat, beramal dalam malam Jumaat, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa selama seminggu. Adapun amalan beramal pada malam Lailatul Qadar, maka Allah Ta'ala hapuskan dosa seumur hidup. Seumur hidup kita Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita bila kita beramal, melakukan amalan pada malam Lailatul Qadar. Seumur hidup, tuan-tuan. Mudah-mudahan. Tapi cabarannya pun besar. Dia punya masyarakat besar. Bukan senang nak dapat. Adapun nak diampunkan dosa selama seminggu, beramal amalan pada malam Jumaat. Untuk setahun, ni beramal pada malam nisfu Sya'ban. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah tak dikhususkan nak buat apa, tapi yang penting buatlah apa-apa amal ibadat sekalipun, baik zikir ke, sembahyang sunat ke, sedekah ke, puasa ke dan sebagainya. Sebab itu dianjurkan. Itu dianjurkan untuk dihidupkan pada malam tersebut. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak baca Quran silakan. Nak selawat 1000 kali silakan. Nak istighfar 1000 kali silakan. Kerana itulah antara malam yang sangat mustajab, tuan-tuan, doa. Kita boleh pakatlah ramai-ramai. Ni Covid ni duk hilangkan cepat kan. Pakat malam-malam tu malam mustajab, tuan-tuan, malam nisfu Sya'ban, bangun qiyamul lail, doa. Rahmat Allah Ta'ala turun melimpah. Mudah-mudahan hapuskan terus, tuan-tuan, Covid ni di atas muka bumi ni. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Mu'az bin Jabal dan juga Abu Musa Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah bersabda. Apa kata Nabi SAW? Mafhumnya, Allah Ta'ala ni pada malam nisfu Sya'ban, Allah Ta'ala akan menelik, Allah Ta'ala akan memerhati, Allah Ta'ala akan mengawasi seluruh makhluknya, dan Allah Ta'ala memberikan keampunan semuanya, kecuali ini kena hati-hati. Jangan sampai nanti pada nisfu Sya'ban kita termasuk daripada golongan ini. Golongan apa? Yang pertama, orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala, melakukan perkara yang syirik. Yang kedua, orang yang masih lagi bergaduh, bermusuhan di antara satu sama lain. Maka dua golongan ini pada malam nisfu Sya'ban, dia tidak ada bahagian pengampunan daripada Allah Ta'ala. Artinya pakat minta maaf cepat, tuan-tuan. Maaf dengan adik-beradik, maaf dengan jiran, maaf dengan sahabat anda, kawan-kawan, minta maaf. Tak apa, dia kata belum raya lagi, tak apalah. Sebab kalau masih lagi dia ada permusuhan, bergaduh di antara satu sama lain, kemudian dan juga dia ada buat perkara-perkara yang syirik, maka dia tidak ada bahagian pada malam tu, tuan-tuan, tidak mendapat keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana pada malam nisfu Sya'ban itu Allah Ta'ala telik, tuan-tuan, Allah Ta'ala awas, Allah Ta'ala perhatikan seluruh makhluk dia. Allah Ta'ala berikan keampunan semuanya, kecuali dua golongan tadi. Dua golongan tersebut. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, biasa tempat kita amalan apa? Pada malam nisfu Sya'ban buat apa? Baca Yasin. Silakan. Baca Yasin kan baca Quran. Baca Yasin biasanya dibuat sebanyak berapa kali? 3 kali.
3 kali. Yang pertama niat apa? Panjangkan umur. Jangan panjang umur je tuan-tuan. Panjangkan umur dalam taat pada perintah Allah. Jangan panjang umur nak tongkat dunia. Panjang umur untuk kita taat pada perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri taufik untuk kita sentiasa dapat mengerjakan ketaatan pada Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Biasa hal niat tu apa dia? Diberikan keberkatan rezeki, keluasan rezeki. Biar hal rezeki yang kita dapat ni barakah tuan-tuan. Orang mukmin ni rezeki dia perlu usaha untuk barakah. Jangan jadi macam orang bukan Islam, orang kafir. Dia dapat tak rezeki daripada Allah Ta'ala? Rezeki, tapi bukan yang barakah. Itu sebagai istidraj saja. Istidraj ni tuan-tuan, kata ulama macam umpan. Nikmat rezeki, kekayaan apa semua kepada orang bukan Islam ni, dia bukan nikmat, dia bukan barakah, tetapi dia istidraj. Istidraj ni dia macam umpan. Malam raya, malam raya bukan main, dibaginya ayam tu, apa dia? Jagung, berkilat. Rupanya umpan tuan-tuan. Dia dapat, esoknya sembelih, habis. Sebelum ni tiap-tiap hari bagi nasi basi, mi basi. Malam raya dia macam je tuan aku ni, bagi jagung bukan main, besar-besar. Rupanya umpan, nak kena sembelih tuan-tuan. Gitu. Hak rezeki pada orang yang bukan Islam ni, itu bukan nikmat, itu istidraj, umpan je. Allah Ta'ala bagi, akhirnya Allah Ta'ala sentak, mati, masuk neraka, habis. Adapun rezeki orang beriman adalah barakah, berkat. Apa makna berkat? Yazidu bil khair, bertambah kebaikan. Bertambah kebaikan. Lepas tu kita kena cari berkat, rezeki yang barakah. Rezeki yang barakah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beriman. Itu antara niatnya. Yang ketiga apa dia? Apa dia tuan-tuan? Tiga apa? Mati dalam iman. Kau dah tak ingat? Betul. Husnul khatimah. Mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah. Itu niat. Nabi tak buat ni semua. Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Yasin lima quri'aslah. Sebab tu hak baca Yasin, bacalah Yasin, kata Nabi SAW, boleh diniatkan hajat apa sahaja sekalipun tuan-tuan. Yakin dengan Allah Ta'ala. Apa hajat tuan-tuan, bacalah Yasin, niatkan. Yasin lima quri'aslah. Nabi kata Yasin tu dibaca, diniatkan apa sahaja sekalipun. Maka sebab itu bijaknya ulama kita ni tuan-tuan, ambil kesempatan tu malam yang mustajab, maka dibaca Yasin. Bacalah Baqarah, bacalah. Nak sangat, baca. Yasin tu pun tak terbaca. Sebab ulama ni bijak tuan-tuan, ada sebab musabak dia. Tengok pada hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu tak baca surah Nisa, surah Ali Imran, baca surah Yasin, kerana sabit daripada hadis Nabi SAW. Ini kata bid'ah, dia tak sudah tuan-tuan. Al-Quran pun tak baca. Jadi ambil peluang. Tempat kita ni biasa amal baca Yasin 3 kali, silakan, tak jadi masalah. Sebab apa? Malam yang mustajab, malam yang sangat mustajab. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Antara lain lagi tuan-tuan, kata ulama, jika boleh nanti tuan-tuan jangan tinggalkan juga amalan apa? Membaca zikir pada malam nisfu Sya'ban. 4 zikir ni, pendek-pendek je tuan-tuan. Boleh ingat insya-Allah. Masing-masing diulang-ulang ataupun diwiridkan sebanyak 100 kali. Dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Zikir pertama apa dia tuan-tuan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali? 100 kali. Bila kita set dah, susun dah tuan-tuan, bolehlah kita hidupkan malam tersebut.
Ngantuk sikit, minum kopi. Dia tak tidur malam tengok Facebook, boleh tuan-tuan. WhatsApp tu sampai berasak, boleh pula. Itu set kan. Subhan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Anbiya. Itu ayat Quran tu. Surah Al-Anbiya ayat 87 kalau tak silap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 100 kali. Kemudian zikir yang kedua apa dia? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini pun 100 kali. Pun ayat Quran, surah Taha. Surah Taha ayat 26. Ayat 26 surah Taha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali malam nisfu Sya'ban. Ayat mudah-mudah je tuan-tuan, zikir mudah-mudah. Amalan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ni tuan-tuan, kalau mengikut alim ulama, apa yang kami diijazahkan tuan-tuan, kalau dapat seharian tu dibaca 100 kali pagi, 100 kali petang. 100 kali pagi lepas subuh, 10 kali lepas subuh, 10 kali selepas asar ataupun maghrib. Itu harian. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 10 kali pagi, 10 kali petang. Ini harian. Insya-Allah tuan-tuan, segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Taala. Tak ada kesulitan. Dan hati kita dicampakkan ketenteraman, ketenangan oleh Allah Taala. Tenang. Qala rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Wa yassir li amri, dan mudahkan segala urusanku. Ini harian, amalan ulama sebut. Jadi tuan-tuan, kita boleh amalkan lepas subuh, pagi 10 kali, petang, asar atau maghrib 10 kali. InsyaAllah tuan-tuan, boleh? Saya ijazahkan untuk amalkan, silakan. Jadi malam nisfu Sya'ban tu, wirid tadi yang kedua apa dia? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. 100 kali. Kemudian wirid yang ketiga, bacalah tuan-tuan, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Pendek je. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Pertolongan daripada Allah Taala dan pembukaan itu hampir dekat. Wa basyiril mu'minin, dan berilah berita gembira kepada orang mukmin. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu pun ayat Quran, surah Shaf ayat 13. Di balik rumah tengok surah Shaf. Bukan Shaf. Surah Shaf ayat 13. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib 100 kali. Dan wirid zikir yang terakhir pun 100 kali juga malam nisfu Sya'ban, iaitu laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ini pun ayat Quran, surah An-Najm, surah bintang, surah An-Najm ayat 58. Ayat 58. Jadi ni 4 zikir ni dianjurkan oleh ulama untuk dibaca pada malam nisfu Sya'ban, masing-masingnya 100 kali. Kalau orang perempuan, saya tak tahu dah, tahu ke tak tahu. Surah Najmi tu, laisa laha min dunillahi kashifah, itu ayat apa tuan-tuan? Ayat kacau beras. Bukan kacau biras. Kacau beras nasi tu. Masa nak apa, orang tu kata apa Mak Haji? Tak nak. Yalah. Nak masak tu. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Tu zikir masa nak kacau beras.
Dan juga kalau tuan-tuan nak kacau lauk, kari, korma, insya-Allah sedap tuan-tuan. Sedap. Tak apa, dah sedap, tuan-tuan amalkan zikir tersebut, makin sedap. Makin sedap. Itu zikir tersebut tuan-tuan, laisalaha min dunillah ikashifah. Itu doa kacau beras ataupun kacau lauk. Nak beras tu tak habis-habis, itu ijazah tahun depan. Itu ada amalan dia. Dah. Ini 4 zikir tuan-tuan, jangan ditinggalkan kata ulama. Malam nisbu Sya'ban. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Ada lagi satu amalan yang dianjurkan juga oleh ulama yang namanya zikir ataupun doa Nabi Yunus alaihi salam. Ini pun amalan pada malam nisbu Sya'ban. Supaya kita tahu tuan-tuan, amalan ni amalan yang dah ramai orang kita tinggalkan, bahkan tak tahu, dah pupus dah. Waktu tuan-tuan dalam kitab-kitab alim ulama cukup banyak. Antara salah satu lagi amalan tuan-tuan, iaitu doa Nabi Yunus alaihi salam. Ini ulama anjurkan untuk kita baca doa tersebut pada malam nisfu Sya'ban sebanyak yang terkejut, tak banyak pun, 2375 kali. 2375. Jangan tanya saya kenapa 2375. 2375. Bila agak sukar sikit tuan-tuan, dia punya manfaat, faedahnya pun besar. Kata ulama, barang siapa yang membacanya doa Nabi Yunus AS ini sebanyak 2375 kali pada malam nisfu Sya'ban. Apa tuan-tuan doa Nabi Yunus AS? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam riwayat sebut, barang siapa yang membacanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan yang pertama keamanan, keselamatan kepada dia pada tahun tersebut. Dalam tahun tersebut Allah Ta'ala protect dia, berikan dia keamanan, keselamatan dari segi perkara musibah, kebala, bencana dan sebagainya, insya-Allah. Lagi-lagi pula dalam COVID ni sekarang tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala protect kita. Tak payah cucuk vaksin pun tak apa. Ni vaksin dia. Tapi bukan promote tuan. Ini vaksin ni. Malam nisfu Sya'ban mustajab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa tadi? 2375. Ini betul-betul tak tidur tuan-tuan. Dalam riwayat kata Allah Ta'ala berikan keamanan daripada segala musibah pada tahun tersebut, dan dia tidak akan ditimpakan kesusahan pada tahun tersebut, insya-Allah. Kelebihan yang amat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah taala. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Paling tidak pun tuan-tuan, kita termasuk daripada orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Tolong jaga 2 waktu ni solat fardu, iaitu solat fardu Isyak berjamaah dan esoknya sembahyang fardu subuh berjamaah. Minimum alal aqal, untuk kita dapat termasuk orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban tersebut. Paling tidak pun dah malas sangat dah tuan-tuan. Jaga solat fardu Isyak berjamaah. Man shallal Isya fil jamaah faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang dapat solat Isyak berjamaah, maka seolah-olah dia beribadah qiyamul lail separuh malam. Kemudian esoknya subuh, jaga sembahyang tuan-tuan, subuh juga berjamaah. Man shalla subha fil jamaah faka'annama qama kullu lailah. Barang siapa yang solat subuh berjamaah, subuh pula dia datang secara berjamaah, maka seolah-olah dicatatkan pahalanya qiyamul lail seluruh malam. Ini minimum tuan-tuan kata ulama. Ma la yudriku kullu la yudriku jullu. Kalau kita tak dapat nak buat semua, jangan tinggalkan semua, insya-Allah tuan-tuan. Kita ambil kesempatan pada malam ni sedikit penerangan. Mudah-mudahan kita tinggal hari berapa lagi, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, kita diberikan bahagian kesempatan untuk beramal pada malam yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama selepas daripada malam Lailatul Qadar. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Banyaklah tuan-tuan, tapi itu antara sebahagian. Itu pun kalau dapat buat, masya-Allah tabarakallah.
Itu pun cukup dalam rumah dah. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi sebenarnya nak kaitkan amalan-amalan nisfu Syaban tu tuan-tuan, hak boleh nanti kita buat, antaranya asbab bila perut kita sihat. Bila perut tak sihat tuan-tuan, makan berlebihan, semayang pun duduk, zikir pun ngantuk, terlepas tasbih. Apatah lagi nak zikir 2375 kali. Baru 2 kali je dah terlelap dah. Dah. Sebab apa? Punca daripada mana ibadah tu? Nak dapat, kita dapat buat semua tu, rasa lazat tu bila perut kita dapat jaga. Perut kita dapat jaga. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut ini, memeliharanya perut daripada makanan yang haram dan syubhah. Jadi kunci kita, tanda kita orang yang mensyukuri nikmat perut ni, Allah Ta'ala jadikan perut kepada kita. Apa tanda seseorang itu mensyukuri nikmat perut? Dia jaga tuan-tuan. Dia ambil makanan tu nak masuk dalam perut tu, dia jaga sungguh-sungguh daripada makan makanan yang haram dan yang syubhah. Syubhah ni apa tuan-tuan? Syubhah ni yang tak diyakini sama ada halal atau haram. Dia tak yakin halal ke haram, haram ke halal. Itu syubhah. Itu syubhah. Jadi kalau kita, tanda kita hamba yang bersyukur tuan-tuan, kita hati-hati. Makan yang kita nak makan tu bukan yang haram, yang syubhah pun kita hati-hati. Sama-sama. Kehalalan dia dan keharaman dia sama-sama. Itu pun kena hati-hati tengok. Jaga-jaga. Kalau dia jaga-jaga, itu tanda dia yang bersyukur. Nikmat, mensyukuri nikmat perut tersebut. Apatah lagi yang haram, lagi dia jauhkan. Lagi dia jauhkan. Sebab itu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah kata satu hari Nabi SAW pernah bersabda, al-istihya'u minallah haqqal haya'i an tahfaza raksa wa ma'a wa ma wa'a wa tahfazal batna wa ma hawa. Nabi SAW kata apa? Al-istihya'. Istihya' ni sifat malu. Al-istihya'u minallah, malu kepada Allah, haqqal haya, yang sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepalamu. Kalau betul-betul kita malu kepada Allah Ta'ala, jaga bahagian kepala. Apa maksud bahagian kepala ni tuan-tuan? Sekitar yang ada pada kepala lah. Telinga, mata, mulut, lidah, itu daripada perkara yang haram. Kalau kita malu dengan Allah Ta'ala, al-istihya'u minallah, tanda kita malu dengan Allah Ta'ala, kita jaga hak bahagian kepala ni. Jangan melakukan perkara yang haram, melihat perkara yang haram, dengar perkara yang haram. Jaga tahfazal raksa, jaga bahagian hak kepala ni daripada perkara yang haram. Dan juga wa tahfazal batna wa ma hawa, dan tanda kita malu dengan Allah Ta'ala iaitu menjaga perut daripada segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hati-hati. Kita akhir zaman, inilah antara yang diabaikan umat akhir zaman tentang makanan. Dia tak alert langsung tuan-tuan. Kena alert. Tahu halal ke haram, syubhah kesamaran, kena jaga sungguh-sungguh. Kerana ada kaitan tuan-tuan dengan ibadah kita. Sebab tu seorang wali Allah, Al-Arif Billah, Sayyid Ahmad bin Idris rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Siapa yang dia sentiasa jaga, berhati-hati dalam dia bersuci, bertaharah, dia jauhkan diri daripada najis, tapi dia makan makanan yang haram, maka kata beliau, sama waraknya seperti mana seekor anjing yang dia makan najis, makan semua yang kotor, tapi bila dia kencing, dia angkat kakinya supaya tak terkena air kencing. Anjing dia kencing macam mana? Angkat kaki ke tak angkat? Angkat tak kaki dia? Dia angkat kaki dia, kenapa? Supaya kencing dia tak kena pada kaki dia, pada tubuh dia. Tapi dia makan tak yang kotor? Makan. Tapi dia makan tak yang najis? Makan. Gitulah kata Sayyid Ahmad bin Idris,
Siapa yang sentiasa berhati-hati dalam ibadah dia, dalam bersuci, dia dapat jauhkan daripada najis, tapi dia makan makanan yang haram, sama waraknya sama seperti mana warak seekor anjing. Nauzubillah tuan-tuan. Itu kesan daripada kita tak hati-hati dalam menjaga makanan. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu tanda kita bersyukur, nikmat perut ni kena jaga daripada yang haram dan yang syubhat. Artinya yang tiada diyakinkan akan halalnya dan tiada yang diyakinkan akan haramnya. Mana? Syubhat. Itu mana syubhat? Dia tak yakin halal dia tak yakin haram dia. Dan memeliharanya daripada bersangatan kenyang. Tanda dia syukur tuan-tuan, dia jaga perut, iaitu jangan sampai terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Dah kenyang, dia makan lagi sampai kenyang. Itu yang disebut 2 kali kenyang. Dua kali kenyang. Itu kena jaga. Sebab makan terlalu kenyang sangat ni tuan-tuan, Hubbul akli, cinta kasih kepada makan, pencinta makan, ataupun pemakan. Lain macam ni, pemakan, suka makan tuan-tuan. Dia kesannya kalau tak betul-betul tuan-tuan, dia menyebabkan apa? Qaswatul qalbi, hati keras. Hati keras. Punca hati keras ni, dia tak dapat nak jaga perut dia sentiasa bersangatan kenyang. Bukan tak boleh nak kenyang, tapi jangan terlalu banyak, terlalu kenyang sangat. Terlalu kenyang sangat. Ni kita tak lama lagi nak puasa. Tunggulah ujian ni. Itu tarawih pun duduk. Kalau tidak pun tidur tuan-tuan tarawih. Sebab apa? Terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Itu kesannya apa? Qaswatul qalbi. Impak dia, pencinta makan terlalu kenyang sangat, maka boleh menyebabkan hati itu keras. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhat, kerana 3 perkara. Jadi kenapa tuan-tuan kita kena sungguh-sungguh jaga perut ni? Daripada perkara yang haram ataupun yang syubhat, tak yakin halal dan tak yakin akan haramnya, dengan sebab 3 perkara. Dah. Apa 3 perkara tersebut? Kita sambung kuliah yang akan datang insya-Allah. Pukul 10 dah tuan-tuan. Kita ada hajat daripada salah seorang jemaah kita, iaitu Ustaz Syami. Ibunya baru meninggal dunia. Petang ke mana tadi? Petang ya. Petang. Jadi kita sama-sama tahlil ringkaslah sekejap. Dan pahalanya kita hadiahkan kepada arwah, dan rohnya dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita disambung yang akan datang. Sebab-sebab kita kena jaga perut kita daripada makan yang haram dan yang syubhat. Dia ada 3 sebab. Dia ada 3 sebab. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Dan insyaAllah juga kita sama-sama rebut peluang untuk hidupkan malam, bangun malam pada malam nisfu Syaban nanti insyaAllah. Kalau susah sangat lah tuan-tuan, dia ada satu amalan untuk mudah kita bangun malam. Contohnya yang mudah ke yang susah? Yang mudah ni senangnya tuan-tuan. Kata guru kami Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, tuan-tuan sebelum tidur tu, pukul 10 ke pukul 11 tu sebelum tidur, tuan-tuan nak bangun berapa? Pukul 1.30, 2. Tuan-tuan minum air 3 jam. Confirm bangun ni. Confirm. Kalau tak lencut tuan-tuan hilang. Ini gurau ya tuan-tuan. Ada? Itu kalau susah sangat kan. Dah bagi target, dah bagi kelebihan, payah pula. Bangun, minumlah. Maji, banyak-banyak air. InsyaAllah tak sampai pukul 2. Mesti bangun dah. Dah. Itu yang mudah-mudah lah. Itu yang kami dulu duk ngaji gitu, untuk guru nak ngajar mudah untuk bangun malam, minum air. Gurau ya tuan-tuan.
Tapi sebenarnya memang ada satu amalan untuk kita mudah bangun waktu yang kita nak. Amalan mudah bangun pada waktu yang kita inginkan. Ini sebenarnya ada dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Zirru bin Hubaish. Dia kata apa? Amalan ni iaitu baca 4 ayat tersebut sebelum tidur, maka insya-Allah dia akan bangun daripada tidur pada waktu yang kita nak, pada waktu yang kita inginkan. 4 ayat je tuan-tuan, tak banyak. Tuan-tuan buka surah Kahfi. Surah Kahfi ayat bermula ayat 107, 8, 9, 10. Ayat 107, 108, 109, 110. Suratul Kahfi. Bermula daripada ayat 107 tu, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanas lahum jannatul firdausi nuzula. Tu ayat 107 surah Kahfi sampai habis, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu ayat 110 surah Kahfi. 4 ayat ni sebelum tidur tuan-tuan baca 4 ayat. InsyaAllah tuan-tuan nak bangun pukul apa? 2.30 insyaAllah bangun. 3 insyaAllah bangun. InsyaAllah. Bentar lagi tuan-tuan kita nak rebut peluang menghidupkan malam nisfu Syaban. InsyaAllah tuan-tuan boleh. Saya ijazahkan untuk amalkan insyaAllah. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat amal dan sampaikan insyaAllah. Wallahu a'lam. Kita sambung nanti pada pertemuan yang akan